Okey ya. Okey, tujuan kita buat kelas, bukan kelas actually, kita punya discussion ni actually nak beritahulah dalam indikator sehingga saham Pro One tu ada function dipanggil insight bar lah. Insight bar ni siapa-siapa yang expose dengan teknik tu, dia memang rasa macam mudah lah. Adalah 2-3 orang member dalam grup Philip Singgam tu, saya rasa dia expert lah. Boleh nanti kita open lah untuk kawan-kawan tu untuk share dia punya cara dia guna. Cuma saya sekarang bagi pendedahan lah apa yang kita boleh guna dekat Pro One tu dan juga apa itu sebenarnya insight bar. Okey, sebelum tu kalau tak dengar suara saya ataupun tak nampak skrin ni, tolong beritahu lah, sebab saya guna hotspot je dekat Melaka ni. Okey ya, ini nanti slide ni saya akan share. Saya share sekali dengan bawah sekali, kemudian last kali slide ni nanti saya akan upload selepas upload YouTube discussion malam ni, saya akan letak link di kat sini. Jadi siapa-siapa yang dapat slide ni, kita akan dia boleh klik link ni untuk tonton baliklah video ni. Okey ya. Okey, saya macam dia panggil recap baliklah ni apa yang penting kalau kita trade saham ke FCPO ke apa-apa. Ni kita the most important 5 step perlu kita ada lah sebelum kita entry satu harga. Okey, untuk peringatan pada diri saya dan juga kawan-kawan lah. Okey, 5 step tu paling penting ialah kita perlu identify the market structure tu. Okey, sekejap lah. Yang paling penting kita identify, maksudnya kita nampaklah dekat chart tu ke arah mana trend tu, sama ada di uptrend ke downtrend. Okey, yang kedua kita identify support resistance. Ni paling basic lah apa-apa trading. Kita tahu kat mana support, kat mana resistance. Yang ketiga, dari situ kita boleh identify signal entry kita. Kita boleh identify kat mana stop loss kita dan juga kita boleh identify profit taking level tu. Jadi ini yang panggil trading plan lah. Siapa-siapa yang pernah trade saham ke apa benda yang pernah masuk kelas mana-mana, ini paling cikgu-cikgu saham ke cikgu-cikgu PCU memang dia tekankan benda ni. Sebab ni penting. Sebab kita trade, kita tak, maksudnya kita jangan trade ni sebagai macam berjudi. Maksudnya berjudi ni maksudnya kita tak tahu apa kita masuk. Apa aku masuk? Sebab aku dapat signal daripada grup ni, grup pelanggan. Grup pelanggan ni beritahu okey, entry EP 6,000, exit 5,900. Jangan. Jadi kita perlu ada ilmu. Ilmu ni walaupun basic penting. Apa ilmu dia? Ni je. 5 step ni adalah penting. Jadi kita taklah kata kita beli membabi buta lah, senang cerita lah, ayat kasar sikit. Membabi buta, kita tak tahu, kita macam ni lah watermark ni, selain Terengganu, .softbank. Maksudnya kalau kita tak sure, tak confirm, kita jangan paksa diri kita nak beli suatu harga tu lah. Okey, ada nak tanya tentang 5 step ni setakat ni? Tak ada lah. Kalau ada, tanya je. Kita open je, discussion malam ni. Okey ya. Yang next kita pergi. Okey, learn to earn tu maksud gini lah, kita apa-apa pun kita kena belajar lah. Belajar, praktis supaya kita dapat ilham, kita dapat setup yang terbaik untuk diri kita yang mengurangkan kerugian dan meningkatkan keuntungan. Maksudnya kita belajar, tak kisah belajar ke siapa-siapa pun. Sebab tu macam minggu lepas saya ada tegur dan nasihat dalam grup lah. Maksudnya siapa-siapa yang mungkin member kita yang join grup ni pernah join kelas berbayar yang mahal. Tak kisah. Tak nak share e-book ke, tak kisah. Kita tak galakkan dia orang share sebab tu benda tu copyright belajar, tapi share lah. Maksudnya kalau you ada entry, pernah profit consistently, okey, marking on chart, kat mana entry ni kat ni. Jadi at least kawan-kawan kita boleh belajar. Kita boleh macam sedekah ilmu lah, sharing. Jadi apa yang kita belajar daripada mana-mana, yang penting macam Kak Dian share baru ni, backtest is key. Maksudnya kita belajar, kita buat analisis, lepas tu kita training, buat backtest sampai satu benda kita rasa confident, entry macam ni kita tahu boleh proven lah. Okey. Next, kita perlu kontrol emosi kita, jangan overtrade. Kalau rasa satu hari tu kita rasa dah cukup dah 2,000,
okey cukup pergi. Okey ambil dia 20,000 ajaklah kawan-kawan makan pizza ke apa kan. Lepas tu always take again. Maksudnya yang take again ni maksudnya kita redraw lah yang kita dah profit tu. Manage trade analysis, trust your analysis. Okey, kalau kadang-kadang kita buat analisis dah. Lepas tu bila ada kawan dalam grup tiba-tiba contoh Cacik dia kata, tak boleh ni entry sini. Kelang kabur kita. Jadi kita kena confident. Ya, kita buat analisis. Okey. Track your record, the respect stop loss. Stop loss ni paling penting. Yang saya selalu tekankanlah kepada member entry je letak stop loss. Entry je stop loss je. Sebab FCPO ni very volatile. Risiko dia lebih tinggi daripada saham. Sebab kalau saham ni saya pernah juga loss setahun, saya biar je satu counter SM Track, saya biar je, alhamdulillah boleh recover bila isu RFID baru ni lah, boleh recover selepas tahun. Itu saham. Tapi FCPO tak macam tu lah. Kalau dia nak jatuh, dia jatuh. Dia tak tunggu kita, dia tak tunggu, tunggu sekejap jatuh lagi aku nak jual. Jangan. Kita market bukan kita boleh kontrol apa? Trading plan kita ada, entry kita, stop loss kita dengan TP kita. Yang tu kita boleh kontrol. Lepas tu trade your plan, to plan your trade lah. Okay. Lepas tu next. Yang ni, masa saya cakap lah, stop loss ni very important lah. Masuk kita letak stop loss. Buy stock ke sell stock tu paling penting. Lepas tu jangan terlalu emosi lah. How to avoid emotional ni. Kalau boleh kita letak target tapi jangan terlalu ambitious lah dengan kita punya target tu. Okey. Okey, ni yang saya selalu cerita sebelum ni. Ni adalah dipanggil apa? Simple order root type. Order root type ni dia ada dalam ni. Dalam ni. Nampak tak? Nampak feed number. Okey, ni order root type ni dalam ni. Ada limit, market, stop, limit, stop. Kita biasa main 4 ni je. Limit, market, stop ni. Okey Yang ni kebanyakan kalau inside bar kita banyak guna function buy stop dengan sell stop. Sell limit dengan buy limit ni saya tak pernah guna, tapi tak apa, nanti kita tanya open for discussion. Kalau ada siapa biasa guna untuk inside bar guna buy limit, sell limit ataupun sell market, buy market, nanti kita open. Okey, kalau orang tanya apa sebenarnya inside buy pattern, inside buy pattern lebih kurang macam ni lah. Kalau kita tonton balik video yang ada kawan kita share baru ni, bahasa mudah dia break sesuatu bila harga dah stabil sebelum tu. Contoh macam ni. Dia mother bar ni consider harga dalam keadaan stabil. Lepas tu ada inside bar, maksudnya ada bar ataupun candle yang lebih kecil daripada candle ataupun bar sebelum ni. Macam ni lah. Ni inside bar. Itu sebenarnya mungkin ada orang biasa panggil nama lain, saya tak sure lah, tapi kita guna istilah dengan senang. Inside bar, patut mother bar ke parent candle ke, lebih kurang sama. Tak kisah nak tak nama apa ke, Minah ke, Mamat ke, Acong ke, Adi, tak kisahlah. Sebab kita faham lah benda tu. Okay. Lebih kurang ni apa lain inside bar lah. Okay. Okay, entry inside bar. Entry inside bar ni, sekejap kita tengok kat chart. Okay, bila je kita jumpa inside bar, tak kira atas ke bawah, okay, kita marking dulu. Ataupun kalau kita nak berlatih, kita tulis atas kertas tak apa. Maksudnya, ni kita consider high, ni low. Okay, high dan low ni kita boleh consider sebagai kita punya potensi untuk entry. Either buy stock ataupun sell stock. Bila kita nak beli, bila kita nak jual, kita beli apabila dia breakout. Sebab kelebihan beli on breakout ni, dia fly ataupun dia down lebih besar lah berbanding, kalau boleh jangan queue pada harga ni, harga low ataupun high mother bar ni. Sebab dia ke potensi untuk dia rebound ataupun turun ke bawah, naik ke atas balik ataupun dia ke bawah, besar lah. Sebab tu saya galakkan, ini lah lebih kurang saya tulis. Maknanya potensi sell tadi, kita beli sell stock, maksudnya macam saya beritahu tadi, macam gambar ni. Ini sell stock ni, bila kita sell stock ni bila market price lebih besar lah. Sell stock ni bila dia lebih, sell stock ni maksudnya kita nak queue harga tu kurang daripada market price. Kalau kita nak sell, kita guna function sell stock.
Maksudnya katalah kita nak beli harga bawah ni, sell stop, kita pergi dekat Q Philip Nova ni, kita buat stop, kita masuk harga kita berapa, lepas tu kita sell, tu masuk dia sell stop. Kalau kita nak buy stop, sini tukar dulu order stop, lepas tu kita masuk harga, kita buat buy stop, tu masuk dia. Okay. Lepas tu kalau kita nak buy stop buy atas, kita nak tunggu. Maksudnya kalau mungkin ada setengah orang tunggu dia breakout atas ni baru dia tekan buy market ke atau buy limit terus dia follow, ataupun sell limit ataupun sell market apabila dah breakout. Kita dah follow. Itu pun boleh juga. Tapi yang saya tunjuk ni adalah kita nak queue harga. Maksudnya kita bimbang kita terlepas bila dia breakout, tiba-tiba kita tak sempat tengok, tak sempat tekan lah. Okay, jadi cara ni kita guna sell stop ataupun buy stop. Kita queue one tick below low ni ataupun one tick above daripada high ni. Itu cara dia. Okay, ini contoh. Ini contoh yang saya tunjuk kat chart. Ini contoh-contoh inside bar. Okay, ini time frame berapa 5 minit. Sebab saya buat back test, saya rasa paling mudah sebenarnya time frame 5 minit lah berbanding time frame 3 minit. Tapi tak apa, lepas ni masing-masing boleh buat back test. Nanti saya tunjuk cara buat back test. Ni inside bar yang warna orange. Ni inside bar. Ni pun inside bar warna orange, ni pun inside bar. Mana kita boleh tengok apabila dia breakout mother bar ataupun mother candle inside bar ni, macam mana dia pergi, macam mana dia bila breakout dia pergi lagi. Itu maksud dia. Ada soalan tak sebelum saya pergi kat chart? Tak ada. Faham. Clear. Clear. Okey, clear. Saya pergi dekat chart, cara nak buat backtest. Senang je kena. Okey. Okey, sekarang katakan macam mana, ni saya clear dah dan ya. Saya clear dia. Okey, cara nak buat setup inside bar ni dekat sini sebenarnya. Pergi dekat setting ni. Nanti saya amend balik saya akan beritahu bila saya akan edit, maybe takut orang confuse, saya akan tulis bar ni, saya akan tulis nama inside bar ataupun ni inside bar. Takut orang confuse lah. Jadi untuk inside bar ni dia 3 ni, 1, 2, 3, 4 atas ni. Jadi saya galakkan sebenarnya letak warna orange, bukan dekat, bagi saya kalau orange, contohnya kalau kita buat background gelap macam mana background gelap. Mana? Ni. Kata warna hitam nampak ke? Nampak kan? Ni background hitam. Bila background hitam, warna orange stay nampak lah. Okay, tapi saya suka warna putih. Ikut masing-masing punya tu. Okay. Jadi cara setting dia, okay, tukar je, pergi kat setting. Ni ada input input style, pergi kat style, kat Pro One, Pro One ni, tukar warna ni. Sama ada ikut warna apa atas kesesuaian mata lah. Ni tukar warna orange. Tak kisah, tukar je dua-dua ni. Kita sekarang tak perlu fikir, inside bar ni nak naik ke atas ke, nak turun ke bawah. Nanti kita tengok macam mana. Kita tukar dulu warna-warna ni. Kalau yang ni sebenarnya, warna ni, contoh saya antik ni, shape ni. Nampak tak dia hilang warna logo atas ni, logo warna panah. Okay. Cik Zul. Ya. Saya nak kena keluar awal lah. Ada urusan sikit. Siapa? Kak Dian boleh. Kak Dian ada nak Kak Dian ada nak explain apa-apa sebelum saya tu. Boleh ada Kak Dian nak tambah lagi? Okey. Okey, boleh. Jangan ketuk-ketuk Kak Dian explain je. Okey Kak Dian. Maaflah kalau ada salah silap kan. Saya pun Tak apa. sharing. Contohlah. Macam sebelum market buka tu, kita analisis lah sikit kan. Okey. Tengok daily. Lepas tu dengan 30 minit juga, iaitu time frame besar sebelum kita buka 5 minit punya time frame tu kan. Okey. Kita, Contoh macam ni lah. Yang belah kanan ni kita buat berapa minit Kak Dian? Tengok daily dulu. Ni daily. Belah kanan daily. Okey. Okay, kalau daily tu kita tengok mana belah kanan. Belah kanan ni. Nampak tak? Yang ada muka nangis tu ya. Betul.
Okey, kalau tengok tu daily pun dia pecah dengan gap kan. Pecah Betul. dengan gap besar juga dan tak ada inside bar di situ. Betul. Kalau ikut apa yang saya belajar analisis, maksudnya dia akan jalan ke bawah lagi. Lepas tu Okey. kita tengok juga 30 minit. Tengok 30 pula minit. 30 minit pula. Ni Kalau 30 ada, minit. kalau ada inside bar, terus tanda inside bar tu buat petak kan. Okey, faham. Warnakan pun tak apa supaya kita dah biasa dan tahu. Yang tu jadikan juga sebagai SNR. Okey. Kalau tengok 30 minit ni pun kalau ada inside bar juga tanda. Maksudnya bila 5 minit tu jalan, contoh walaupun membentuk inside bar yang baru di 5 minit, tetapi apabila dia sampai di resistant TF30, maksudnya dia ada kemungkinan dia akan corner balik. Okey, faham. Macam tu je lah. Lepas tu apa lagi ya? Sebenarnya ada nota dia kan. Bukan saya nak kedekut nanti orang kata saya kedekut pula kan. Tak apa. Apa dia ada macam-macam lagi sebenarnya apa yang saya belajar tu, tapi susah sikit nak share yang tu. Yang tu kena face to face. Sebab saya pun yang tu pergi face to face kan. Ada belajar pasal gap, macam-macam lagi lah. Mungkin kat sini ada yang mahir dengan gap, bolehlah sharing-sharing juga. Walaupun saya macam ni je, walaupun kelas tu kita pergi mahal, kalau saya sharing dengan Cik Zul sharing orang lain, berterusan saya akan dapat pahala tu kan. Betul. Jadi saya anggap macam tu je lah. Kalau orang lain boleh buat income sampai boleh sara family tu, Alhamdulillah. Tu je. Betul kan. Tapi perkara yang paling penting, setiap hari sebelum market buka memang kena tanda-tanda macam tu. Betul. Tengok dia ada tak candle sebelum tu, candle semalam ni melepasi tak candle yang sebelum dia tu. Penting sebab macam bila berlaku tu, macam orang duk cakap kena stop loss kecil, mesti kena kan. Stop loss kecil mesti kena sebab dia memang akan berlaku libasan, itu saja. Sebab apa yang saya belajar, kalau dia tekankan macam newbie, dia memang tak galakkan sangat-sangat untuk trade sideways. Sideways ni sideway daily, sideway 30 minit. Ada setengah orang dia cakap sideway tu besar lah, boleh je masuk. Tak apalah kalau dia boleh masuk je kan. Tapi dia kena berhadapan dengan itulah libasan yang kuat tu. Nanti kita koyak kalau 2 kali dah kena, walaupun baru RM1,000 koyak. Macam saya hari tu lah. Patutnya kalau SOP saya sendiri, kalau sideway dalam 30 minit, saya tak akan buat apa-apa. Tetapi saya bagi masuk juga, saya fail. Sebab saya lemah kan. Itu je lah. Godaan kadang-kadang kuat kat dia kan. Tak boleh tengok group. Kalau time SOP kita tak lepas tu, memang tak boleh tengok group. Boleh. Nanti Kak Dian boleh type dekat group SOP, nanti saya compile, saya letak dalam nota. Tak apa, kita buat benda tu macam Kak Dian beritahu, kita sedekah ilmu untuk kawan-kawan lah. Boleh Kalau Kak Dian mesej saya tak apa, nanti saya compile letak dalam slide yang saya cerita tadi. Yalah. Boleh. Saya keluar dulu ya Cik Zul. Boleh. Terima kasih banyak Kak Dian, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Okey. Kita sambung tadi Dia Kak Dian, dia banyak trade guna teknik inside bar lah. Okey, yang tadi berbalik kepada kita punya cara setting tadi tu. Okey, kita tekan warna orange ni macam ni, lepas kita tukar warna ikut Zul, kenapa Zul? tak nampak? Skrin tu apa Zul? Tak nampak Skrin tak nampak? Tak nampak Ada. Okey je. Ada. Terang. Ada? Ada strength 10. Ni kat laut memang tak nampak ni. Saya kena keluar dulu lah kalau gitu masuk mula. Memang tak ada kan? Sudah. Okey. Boleh? Okey Okey, kalau cara setting dia macam saya tanya beritahu tadi lah. Okey, pergi kat style, tukar je warna ikut pilihan mata masing-masing, benda 1, 2, 3, 4, 5 ni lah. Lepas tu paling penting bila kita dah setting, pilih kat save
default, lepas tu okey, dia akan bertukar lah. Ini cara nak kena sejadi. Bila kita buat gitu, bila adanya inside bar, dia akan automatik akan bertukar warna pilihan kita. Contoh saya tukar ni warna orange. Warna orange warna orange. Okey. Ini kita tengok apa yang dah jadi. Nanti lagi saya tunjuk cara nak buat backtest. Okey, contoh macam saya tunjuk tadi. Okey, sekarang inside bar kita cuba yang ni, kita ambil yang pukul apa ni? 21 9 malam 9 bulan. Okey, bila ada inside bar macam ni, kita letak je inside bar dekat mother mother bar yang sebelum dia. Okey, cuba kita tengok berapa kita punya high dengan low. High kita 6211, low kita 6157. Jadi bila kita tengok macam ni, kita tengok di hijau macam ni. Okey, kita boleh marking. Cara marking manually boleh buat macam ni. Ambil je dekat geometric shape ni, ambil ni. Kita buat je kat sini. Okey ya. Ini untuk belajar lah. Contoh gitu ambil gitu. Okey, sebab kita tahu dah tadi 6211 dengan 6157 kita klik je. Ini cara untuk praktis lah. Okey, 6211 6211 berapa satu lagi? 6157 6157. Apa? Nampak tak? Dia akan automatik pergi situ. Yang ni tu kita tadi kita buat macam box lah. Senang cerita. Okey, tak apa, ni untuk belajar je. Kita buat box je tu. Sekarang kita fokus pada inside bar pukul 9 malam. Jadi kalau macam ni kita nak queue buy stock ya, jadi high dia adalah pada harga 6211. Jadi kita nak queue buy stock, kita nak letak berapa? 6212 6212. Jadi stock loss kita berapa? 6156. 61 betul, 6156. Tapi kalau mother tu terlalu besar, kalau boleh kita pandai-pandai trim lah, jangan terlalu besar sangat stock loss kita. Kita selalu kalah. Maksudnya kita lebih buat cara dia. Okey, cuba kita tengok yang ni pula. Kita ambil yang ni pula. Okey, sekarang nampak yang ni. Sorry, kita ambil yang ni dulu. Yang pukul ni pukul apa ni? Pukul 10 hari bulan 3.10. Okey, 3.10 kita ambil satu lagi. Kita ambil. Okey ya. Kita letak je dulu untuk belajar backtest lah. Okey, ni kita ambil nampak high dia berapa? High dia 6092 6057 Ish. Apa lagi ni? Okey kita ambil ni. 6052 tapi 6052 apa ni? 6052 6092 6092 dengan 6057. 6057 kita buat je untuk belajar. Okey, nampak satu garisan lah jadi. Ni kita anjak lah. Okey, nampak. Jadi kalau yang ni, ini kalau perhati nak buat backtest dia, kalau yang melibatkan continuation downtrend ataupun macam ni ada sambung-sambung lah. Sebelum ni di downtrend dah, kita cuba queue sell stock lah. Okey, kalau macam ni, kita nak queue sell stock berapa ni? Sekarang kita punya low adalah candle ni, mother bar ni adalah 6057. Kita nak sell stock berapa? 6056. Stock loss? Stop loss 6093. Betul. Gitu cara dia. Jadi kita queue lah. Lepas tu bila dah profit, kita anjak je yang macam saya selalu ajar tu. Kita amend macam tu. Ini saya tunjuk secara fizikal. Nanti kita buat backtest. Saya ajar cara nak buat backtest macam ni. Ada soalan tak setakat ni? Cik Zul, Okay. warna apa? Warna kuning Kuning ke apa tu tadi? Ada Orange. dua warna inside bar tu, orange Orange, satu lagi warna purple Tak kisah benarnya. Saya rasa better kita letak je warna orange. Yang ni shade je. Shade ni buang tak apa. Okey, warna orange tu kita kalau ni macam mana Cik Zul? Saya biasa dia terpengaruh dengan warna. Bila warna kalau kita dah set, okey, kalau warna orange ni dia akan naik. So itu yang dia jadi macam apa? Tak apa. Tak, saya rasa tak perlu letak different color untuk akan naik. Kita letak je sebagai sekarang kita nak tengok macam mana.
Bila dia ada warna ni, kita tahu ada start bar. Lepas tu kita perhati, dia tengah downtrend ke macam ni. Kalau downtrend, kita tunggu untuk continuation downtrend. Kalau dia tengah Okey. uptrend ataupun dia tengah apa ni, U-turn untuk daripada downtrend ke uptrend, kita boleh tunggu buy untuk buy, potensi buy. Ya, Tengok ya, macam ya. Betul. Saya kena betulkan balik saya punya pemahaman sebab kalau Ah, sebelum ni bila saya nampak warna oranye biasanya kalau kata dia menaik, saya asyik ready untuk buy aja. Yang apa? Yang untuk sell saya ignore. Itu yang kadang-kadang trend dah tukar sell pun saya badal juga buy sebab terpengaruh warna tu. betul. Baik. Faham. Okey. Ada lagi soalan sebelum kita pergi ke backtest? Cik Zul, Ya saya. ni candlestick ni kita guna Aken Hashi ke ataupun candle biasa? Candlestick je Alex. Candlestick ya. Ya saya. Dia actually Akan pun boleh guna, tapi Akan ni kita tahu dia macam average kan. Nanti kalau sebagai indication untuk outdata boleh guna, tapi sebabnya bila kalau kita nak key in pada harga ikut Akan sebenarnya dia ada siapa biasa guna siapa ni Kak Azlina biasa guna, biasa dia ada different kan, sama ada dia tinggi ataupun makin rendah daripada actual price. Betul Kak Azlina? Kalau Akan Betul. jadi saya bimbang apa kalau let's say kita kalau kita buat contohnya kita tukar pada sekarang cuba tengok saya candle yang ni kan, candle yang ni low dia berapa? Low dia 6057, saya tukar ke Akan kita tengok. Nampak tak? Akan dia ni kat lain dah nampak dia different lah. Sebenarnya boleh je. Macam yang ni kita tunggu pada nampak tak? Dia sama, bukan sama, dia lain lah, tapi kat sini low dia nampak tak? Kalau contohkan candle ni low dia 6057. Tadi 60 apa? Tak ingat. 6057. 6057 sama juga. Lebih kurang tu. Nampak tak? Boleh cuba backtest Cik Talib. Sebab saya buat seminggu ni, saya buat backtest guna candlestick. Okey. Boleh Okey, tapi kita fokus candlestick dulu. Okey, ini ada Cik Zul, soalan lagi? Cik Zul, dia kalau HA ni dia tak boleh buat backtest je tak? Betul, tak boleh. Dia kena Dia kena tunjuk. candlestick ataupun ada 3 tak silap benda tahu dia beritahu tadi. Lepas tu saya HA memang tak boleh buat backtest lah. backtest guna HA memang tak boleh. Okey, faham. Sebab dia kira masa live okey kan? Kalau nak backtest. Kalau live boleh guna HA tu. Okey. Okey, ada apa lagi nak tanya tentang ni sebelum kita pergi ke next punya tu. Lepas ni kita akan buat backtest dengan replay, tapi kita akan minta everybody participate. Saya akan tanya, okey macam ni kita nak masuk mana, masuk apa. Ada lagi soalan tak? Ada faham tak? Ada yang tak masih tak faham? Mudah je ni. Ada. Okey. Bila faham semua kita pergi ke sesi backtest. Okey, nampak ni? Dua skrin ni. Nampak. Okey. Saya cadang kalau siapa-siapa nak buat backtest, okey, buatlah satu dipanggil apa, layout apa, simpan macam saya simpan je CPU backtest kat sini. Kita buat dua skrin ni macam ni. Dua skrin ni satu paling penting bila nak set up dua skrin macam ni, pilih di atas sini, dua skrin ikut atas bawah ke kiri kanan macam ni. Paling penting set up simbol crosshair dengan time. Jadi kenapa interval ni tak pilih? Kalau kita pilih interval ni, kalau sini kita klik time frame 5 minit. Okey, contoh saya buat tadi saya klik Okey, tengok. Dia akan synchronize. Ini mana time frame sama semua. Nampak tak? Kalau interval nampak ni 3 minit, 3 minit. Itu beza dia. Kalau saya buang interval ni, tinggal 3 ni je. Jatuh yang ni saya buat 5 minit. Dia bertukar satu je. Faham tak? Faham. Beza Okey, itu function dia. Okey. Ya saya. Cik, sekejap nak tanya. Kan ke saya punya TV ni, kalau macam Cik Zul punya harga tu belah kanan kan? Okey. Kenapa saya punya harga tu belah kiri? Sebelum ni belah kanan.
Terasa boleh macam mana? Macam Boleh tak ubah kan? boleh anjak ke boleh setting? Ada siapa boleh familiar tak macam nak ubah harga ke kanan? Saya tak ingat. Label ni kan ke macam ni? Klik klik kat skill tu. Klik Okay. dekat mana? Skill Kat ni label nombor 61. Dia harga tu. Klik Okay. dekat harga ni, lepas tu Right click. right click, Okay. lepas tu Invert scale katanya. Invert scale. Ni Atas. Cuba buat tu. Ni kan? Admin buat. Dia pergi belah kanan, kiri. Tak ada. invert sikit. Ni invert lain. Tak boleh. Itu yang terbalik. Sorry. Ni buat balik. Tu lah. Klik tu. Ni kot move. Ni nampak ni move scale to left. Cuba try. Cuma ada ni tak? Ni kat dia. Sorry, ni semua ni. Move ni apa dah? Klik kanan, move scale to right. Baru ni dah ajar dah seorang siapa hari tu. Dia buat Ni tak buat nampak tahu. tak? Move scale to right to left ni. Betul tu. Tak Boleh ingat. Terima kasih. Sama. Dia kalau dah berubah daripada kanan pergi ke kiri tu nasib baik tu. Langkah kiri dia panggil. Dia dah untung Cik Din, dah untung. Untuk trade esok. Okey ya. Okey, sekejap kita back kepada kita punya discussion tadi. Okey, jadi saya nak tunjuk cara buat back test lah. Ini pasal apa dia? Okey. Back test pakai satu screen lah. Yelah, saya nak tunjuk cara ni dulu. Okey ya. Okey, cara dia kalau kita buat satu screen, ni dua screen macam bukan apa. Satu screen kita boleh set up macam tu beritahu tadi lah. Jadi kita dari sini kita boleh monitor satu ni 5 minit kita untuk trading belah kiri ni, belah kanan ni kita jam nak monitor time frame different. Contoh yang ni kita nak tengok dulu major, pagi-pagi kita tengok major time frame. Lepas tu kita tengok 4 hours macam mana, 1 hours, bla semua sekali lah kan. Okey, sekarang katakan kita nak ambil nak back test ni cuba different contract. Maksudnya sekarang ni bulan 8. Try kontrak bulan berapa? Bulan 7, bulan 6 back test. Tapi make sure cari masa date tu ada date aktif lah. Macam bulan kan kontrak bulan 8 dia aktif start daripada 15 bulan 6 kan? 15 bulan ke apa? Sorry, saya ingat. 15 bulan 5. 15 bulan 5 ke atas lah. Sama juga yang belakang tu kita makin undur-undur untuk back test lah. Okey, contoh sebab kita malas nak klik banyak-banyak, kita klik je contohnya belah kanan ni time frame daily. Jadi kita klik kat sini dia akan pergi ke 10 hari bulan, contoh hari 10 bulan ni lah. Okey ya, kita buat back test untuk time frame 5 minit. Kita ambil satu je. Okey, cara dia ni time frame berapa? 1 minit 5 minit ya. 5 minit kita ambil dah kita ambil yang belakang-belakang lah, senang. Kita ambil belakang, tak payah ambil tu. Kita ambil yang ambil berapa bulan? 9,000 bulan lah contoh. Kita ambil 9,000 bulan. Itu tak menarik 9 bulan. Okey, cara dia. Okey, bila kita jumpa lah time frame mana ini, kita rasa okey nak back test ni. Okey, tak apa. Kita ambil lagi belakang ni. Kita ambil 3 bulan lah situ. Kita ambil 3 bulan lah. Okey, 3 bulan. Ni berapa? 23. 10.5. Okey. Cara dia kalau kita katalah kita nak back test 3 bulan, kita ke belakang sikit, cara dia kita tekan replay button ni. Tekan replay button. Lepas tu kita pergi belakang sikitlah chart tu. Ni cara test dia. Pergi 23, klik je situ. Dia pergi gitu. Lepas tu cara dia bolehlah kita back test dengan cara guna manually. Sebab tu tujuan dia saya tak tahu lah, takut ada siapa-siapa yang pernah explore boleh key in harga semua sekali. Sebab saya share buku sekolah semalam tu, saya buat macam ni lah. Cara dia. Okey, cara dia. Okey, sekarang pukul dia tutup dah market lah. Okay, kita buat ni. Jangan tekan keseluruhan, tekan ni. Forward ni satu-satu. Okey, kita cari dulu.
Okey, 3 bulan. Okey, tak apa. Yang dia gap up ni kita abaikan. Sebab kita nak cari apa ni inside bar. Okey, nampak. Sekarang ada inside bar. Sebab apa ada inside bar? Sebab yang next candle ni atau bar ni lebih kecil daripada candle sebelum ni. Sama ada candle ada inside bar. Okey, kalau kita tengok macam ni, berani tak masuk? Besar sangat. Besar sangat. Kalau besar sangat kita jangan. Sebab apa? Takkan nak letak stop loss bawah sini, nak sini. Okey, kita tekan lagi. Tak apa, participate ya. Saya tanya seorang-seorang apa. Sekarang ada nama lebih kurang, saya akan tanya seorang-seorang, 20 orang. Okey, kita tak apa. Kita tengok dia belajar. Dia turun. Kita biar dulu. Malam ni kita tengok inside bar je. Okey, dia turun lagi. Okey. Okey, sekarang dia ada inside bar. Inside bar macam ni, saya kata dia continuation, nampak tak? Dia continuation, dia downtrend punya continuation. Ada, kalau siapa tak nampak beritahu, saya besar sikit. Jadi nampak je dia. Besarkan lagi. Okey. Boleh ya? Okey. Okey, kita bagi Volume tu tutup lah. Kita bukan pakai pun. volume mana ni? Volume ni. Volume. Okey, volume. Okey, volume ni kita buat. Tak. Jangan padam, dia boleh tutup je. Tak apa, kita buat macam ni ya. Okey, sekarang kita nampak ni ada inside bar. Kalau inside bar macam kita belajar, okey, inside bar dia high dia 644, low dia 31. Saya tak sebut nombor depan lah. Okey, sekarang kalau let's say lah kita nak continue. Kita nak continue sell lah. Contohlah Q sell lah. Kita nak Q sell berapa ni? 30. 30. Okey, 30. Kalau nak, saya tak buat kotak tak apa, kita belajar gini je, boleh ya? Faham tak? Boleh. Kita buat macam ni. Okey, kita buat Q sell. Kita tengah tengok. Dia tak jadi, nampak tak? Dia tak Q. Sekarang tapi dia ada lagi second apa? Ni inside bar. Sebab apa inside bar ni? Sebab dia lebih kecil daripada inside bar yang sebelum mother bar yang terbaru pula. Nampak dia continue ni. Okey, kalau macam ni kita tengok dia setengah downtrend ke uptrend. Nampak dia still continue downtrend kan? Downtrend. Okey, kita berani tak kita nak Q stop Q sell stop kat sini, bawah sini. Sebab tu kelebihan ori ni, kalau sini tulisan ni apa ni, price ni dalam keadaan warna ori, kita automatik kita tahu ni inside bar. Nampak tak? Faham tak? Okey. Macam mana je tu semula-semula? Tak, maksudnya kan tadi kan inside bar kita setting warna orange, betul? Betul. Jadi sekarang kalau inside bar tu warna orange, nampak ni? Belah kanan ni. So dia punya tu akan warna orange lah. Price dia. Yes, Okay. betul. Okey, Kalau jadi macam ni consider apa yang kalau harga lebih kurang balance, dia apa doji kot. Okey, macam ni. Okey, kata yang ni kalau saya dia tengok dia stay downtrend continue, lepas tu dia ni Pro 3 ni stay downtrend. Okey, katalah kita buat sell Q. Sell stop dekat sell stop kita letaklah dekat 6460 6460. Kena tak 6460 kita? Tengok. 6460 tak kena lagi. Apa, kita tunggu lagi. Kena tak? Kena. Mudah. Dah boleh kerja balik lah ni. Itu cara dia lebih konsep simple. Tak apa, kita tengok yang lain. Ini sebab tu saya kata kalau melibatkan trend dia downtrend, kita boleh try continue lah. Kita tengok bagi kita tahu stay strong lah dia punya apa ni downtrend. Tapi kita tengok lagi. Boleh cuba test lah time frame berapa minit ikut kesesuaian masing-masing. Sebab saya rasa the best buat seni bagi saya 5 minit. Kita tengok lagi. Soalan. Ya deh. Dalam inside bar yang pertama ada inside bar anak lagi. Ada 2 katakan. Kita nak pakai yang dia katakan inside bar yang pertama ni kira nombor 1. Okey. Lepas tu yang tu ada jadi nombor 2. Katakan ada yang ketiga lagi. Jadi masa kita nak beratur tu kita nak pakai 3, 2, 1 ke ataupun pakai yang 1 dulu? Maksudnya faham tak? Betul lah. Saya rasa better pakai yang ni. Bukan yang merah ni, yang orange ni. Tak, kalau ada yang satu lagi yang ketiga kecil lagi.
Yang tu consider, kita boleh consider tu macam dia nak ke sideways, small sideway. Sebab banyak Kalau kita pakai yang kecil tu takut sangkut kita punya stop loss Betul, terlalu kecil. Betul. Cik Zul, Jadi, ya saya. maksud dia kalau macam yang soalan Cik Din tanya tu, ada insight buy yang first tu, yang orange tu. Tiba-tiba muncul yang nombor 2 tu kan, yang kecil tu. Okey. So yang first tu akan jadi mother candle. Yang mana? Yang ni, orange ni? Yang betul, yang orange ni jadi mother candle. Itu jadi mother candle lah, bukan yang merah tu lah mother candle-nya. So kita nak ikut yang inside bar first tu lah kalau kita nak entry. Betul. Kita maksudnya ni kita boleh macam saya kata tadi lah, kita apa 6460 kan. Kita boleh guna yang ni. Faham Faham. Jadi mak muda lah tu. Mak muda kena selut sikit. Faham tu lebih kurang. Ya saya. Cik Zul. Apa yang saya faham daripada Yoki Yolks tu kan? The mother bar is still yang merah tu. Walaupun ada baby candle 2, 3, mother bar tetap yang merah tu. Yang merah. Betul Kak Zita. Kita sebenarnya benda tu kita jangan trade ni kita jangan terlalu fit satu benda, faham tak? Maksudnya kalau kita betul lah. Maksudnya kalau kita stick pada ni sebenarnya perjalanan kita dah jauh tau. Satu lagi kita kena fikir. Kalau kita follow yang ni sebenarnya kita risiko kita stock loss kita besar. Ya betul. Saya faham yang tu sebab kalau ikut kalau ikut tu dia ikut jarum tu kan. Dia ikut yang jarum tu. Maknanya kalau kita nak entry, kalau ikut dia kalau bawah daripada jarum tu terus in masuk. Dia cakap macam tu. Betul lah. Jadi sebab tu kan? Betul. Cumanya kalau tengok dari sini kita dah tertinggal banyak lah. Betul. Yang saya faham lah. Betul Kak Zita. Kak Zita, kalau ikut yang nama tu tadi tu siapa? Yoki Yolks. Ikut dia pula tau nak entry kena tunggu candle tu complete dulu. Perasan tak? Apa dia? Kalau ikut betul kita nak entry satu tick below atau satu tick above kan kalau kita nak entry. Yes. Betul. Kalau ikut orang tu dia kena candle tu complete tau, dekat bawah tu baru entry kalau perasan. Betul. Di bawah daripada kalau ikut dia lah. Tapi mungkin sebab dalam kes dia menggunakan forex kan yang menggunakan TH1 dengan time frame 1 hour dengan time frame 4 jam. So dia jadi lambat sikit. Macam kita cepat kan? Betul. Boleh. Okey Just a discussion sajalah tak apa. Terima kasih. Cuma sekarang risiko mesti ada lah kalau kita macam saya cerita tadi kita queue buy stock atau sell stock tu dia memang kadang-kadang contohnya kita queue sell stock tadi berapa 6460 kan. Dia break tu kadang-kadang memang dia laju mungkin tak kena 6460 mungkin kena kat 6459 ke tu possibility tu adalah. Saya pun biasa tak kena macam tu. Tapi tak apalah maksudnya bila kena tu kita rasa dah ada profit kita pun tu anjak kita punya stop loss tu. Faham tak? ML lah. Faham itu? Okey, kita pergi ke next pula. Kita cari lagi kalau ada. Okey, sekarang dia ada second new inside bar. Macam mana? Nak tanya okey. Dia tak boleh bagi itu, kita tanya sebab sekarang kita trade seolah-olah macam live, tak ada apa yang ke depan. Mana awal takut ada orang. Tapi tolong jujur, jangan buka chat sekarang. Kena jawapan bocor lah. Boleh yang lain jangan buka chat. Kita bagi pelatih. Jangan buka chat. Boleh tu Cik Zul. Hafiz, best student. Best student dah apa ni? Dah terkenal dah minggu lepas. Aduh. Okey, boleh. Kita tanya ni siapa ni? Okey, Kiat. Member kita. Okey, Kiat, kalau you punya judgement from this one you nak mana? Nak buy you berani tak buy stock ke sell stock for this inilah apa ni inside buy yang ada sekarang. Kalau saya tak
masuk lagi saya sell stop lah. Sell stop how much? Berapa? Below itu candle merah satu tick kan? Yes. For example kita ambil 6394 kan? Boleh Boleh. Kita try kita try je. 6394. Dia tak match. Okey. Okey, nampak? Kena kan? Itulah maksudnya. Okey, faham? Semua? Cik Zul, tadi saya nampak itu candle hijau. Ini. Candle hijau yang pertama tu, dia 98 poin kan? Yang mana? Itu. Pukul 10. Candle hijau yang panjang tu. Ini. Ya. Opening. Tu opening macam gap. Kalau opening, dia apa tu? Dia laju 98 poin. Boleh ke kita estimate dia boleh terjun laju juga? So kita boleh tunggu dekat Betul. Saya kena last week dengan last 2 week saya perasan lah kalau siapa-siapa cuba perhati lah. Bila opening pukul 10.30 pagi, kalau let's say dia get up macam ni lah sebatang candle, possibility dia untuk U-turn macam ni memang besar. Cuba tengok. Maksudnya bila dia naik, siapa berani mungkin boleh follow lah, buy ke memang dah orang dah queue awal. Okey, tapi kebanyakan dia akan down balik. Tapi kalau macam dia open rendah. Betul. Tapi kalau macam ini kita punya stop loss kena jagalah, tak payah satu candle besar macam ni 98 point punya stop loss kan. Kita boleh estimate kita punya stop loss lah. Betul, correct. Okey. Boleh. Kita pergi next candle pula. Tak apa, kita tanya soal-soal. Okey, kalau macam ni kita tanya siapa pula? Lokman dengar tak? Lokman 81. Dengar Cik Zul dengar. Cuba sekali. Tak apa, kita sama-sama belajar. Okey, kalau macam ni skandal Insight Buy yang terbaru ni macam mana? Nak masuk ke tak masuk? Nak masuk buy ke nak masuk sell? Kita akan tunggu dekat bawah je tu. Bawah candle ni. Candle merah. Bawah candle merah. Sell stop lah. Nama itu dulu nak masuk ke Sell stop. Dijangka sell stop. Sell stop sebab sebab tengok dia punya trend tu lah Cik Zul. Tapi tunggu dekat sell stop lah rasanya. Betul. Kita boleh tawakal lah, try lah. 6368 kita queue dekat 6367. Satu kita tengok, satu nampak tak inside bar ni yang orange ni dia seller push harga ke bawah tu. Seller pun nampak dia, maksudnya bar kepala ke bawah lah. Dia push atau ada sell punya ni. Let's say lah kita letak lah 6367 lah. Try nanti sell stop. Dia tak pergi, tak pergi, tak abaikan. Dia pergi ke atas, dia U-turn. Tak apalah, tak kena. Bila tak kena, immediately cancel, jangan tunggu. Faham tak? Maksudnya sell stop kita tak kena. Tiba-tiba dia fly above daripada mother bar kita yang tadi tu, cancel yang order. Jangan terlupa letak. Aku nak tunggu. Jangan tunggu untuk nice candle kok dia turun balik Cik Zul. Jangan. Mana takut dua candle ni dia prank je kita, lepas tu dia masuk bawah tu. Kau tunggu memang kena. Kalau rasa nak tunggu kedai kopi, boleh tunggu kedai kopi. memang lambat tu. Tak apa, kita cancel. Maksudnya kita, yelah benda ni kita tunggu. Okey. Kita pergi lagi, kita pergi tengok. Okey. Kita pergi. Okey. Kita pergi yang candle hijau tadi dah. Tadi tu jawab dah, Lokman jawab dah. Cik Farizo. Cik Farizo test sekali. Hello. Hello Cik Farizo.
Ke line tak apa Ya, elok. ya. Tahu. Ya. Akhirnya. Kadang candle macam ni Cik Faizal boleh masuk buy ke sell kadang macam ni. Ke tak betul. Tak apa kita jatuh je. Buy, Cik Zul. Pada Buy, saya. Buy. Kita buy. Kita buy. Contohlah kita queue buy atas sini kan. Atas. Atas ni kita queue jadi 6476. Ya, kita tengok. Okey, tak apa. Tak dia turun ke bawah. Jadi kita abaikan lah. Itu cancel tadi. Jadi sekarang okey. Kalau macam ni, okey. Kalau macam ni, okey. Tadi macam soalan siapa tanya tadi? Kak Zita ke Kak Rina tadi? Okey. Contoh macam ni lah kita tengok kan. Okey, sebelum ni kita ada mother candle ni yang ni kan. Yang ni inside bar. Okey, actually yang ni dah tak valid dah inside bar. Tapi kalau lah tengok kita tengok candle ni tak, candle ni berapa close dia? Yang merah ni. Cuba tengok berapa? 422. 6422. Nampak dua kan? Okey, cuba tengok mother candle yang sebelum ni berapa dia punya close dia? Sorry, low ni berapa? Nampak 18 kan? Okey. Kalau siapa beranilah boleh try tawakal Q stop dekat low dia, one tick below. Jadi nampak 17 kan? Sebab apa? Sebab sini close dia nampak 22. Kita tawakal lah nampak 17. Kita tengok macam ni saya try Sebab apa? Sebab tu kita tengok ni macam dia nak U-turn ke bawah. Pro 3 ni. Lepas tu kita tengok nampak 17 Q sell, tengok dia nampak 17 based on low, nampak 18 mother candle ni. Oh, dia sideways. Jadi jauh sikit lah mungkin lepas tu dia ada sini pun ada candle apa ni, candle mother candle kat sini, orange ni, nampak tak? Okey, kita boleh queue kat sini. Sini boleh lah nak try queue dekat harga kat sini. Nampak 14 sebab apa nampak tak? Mother ada inside bar tapi mother dia tak berapa besar. Kita tak boleh ambil risiko tak besar lah kat sini. Nampak tak? Faham tak? Sini kan nampak dah pukul 14.50 ni ada inside bar kan? Jadi kita boleh tawakal sell stock dekat 6415 satu tick below mother candle ni. Okey, nampak 15 kalau kita tengoklah berapa Q lagi Nampak 14 pergi kat sini. Pergi kat sini lebih kurang 16 tick. Okey, cukup 16 tick. Cukup. Ya, tak apa, kita pergi lagi. Kita buat untuk backtest, okey. Okey. Okey, sekarang dia B ada kat bawah ni. Lepas tu ada nampak warna orange Orange ni di consider inside bar. Mother candle dia high dia nampak 29, low dia adalah nampak 06. Okey, Kak Zina, macam mana Kak Zina? Tanya sekali Kak Zina pula. Macam mana Cik Din ulang balik? Cik Din pula Cik Zul. Nak masuk kat mana? Ni duster dah kena ni. Duster Cik Zul dah bagi duster. Stepek lah. Itulah main kan waktu kelas. Aduh, hai. Ni Kak Zina, dia macam nak tak actually tak digalakkan lah sebab dia macam consider sideways lah, terlalu kecil lah range ni kan. Betul tak? Tapi kita sajalah. Saya lah tadi yang kat depan tu yang ada LL/B tu yang mother candle yang first ke depan lagi. Ke depan lagi. Tu ke belakang situ. Kalau kat situ tadi kan tak jadi kan sell stop tu kan. Betul. Kalau saya bila dia lepas je yang atas tu rasanya saya buy kot. Okey, faham boleh. At least kat situ dah berapa tick lah dapat. Boleh, betul. Maknanya saya tak tunggulah sampai inside bar yang kedua tu. Betul, boleh. Okey, contoh yang sekarang kita memang range dia macam consider sideways kecil lah. Okey, kita tengok sekarang dia ada inside bar more pada macam doji, nampak 19, sebelum tu ada candle. Okey, kalau macam ni kat mana Kak Zina? Berani masuk tak?
Kalau yang ni saya tak masuk kot sebab saya akan tengok kepada saya punya mother candle saya bukan hijau tu. Saya akan ambil yang belakang punya mother candle. Yang mana? Yang tu. Situ. Maksudnya sini. saya akan refer situ dia macam tak lepas lagi. Faham, boleh. Consider yang ni sebagai resistance, support resistance dia lagi lah. Saya Okay. yang tu lah saya tak ambil insight buy yang baru tu. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Okey, kata yang ni kita ambil buy stop dekat 6430 Try lah. Okay, tak jadi. Dia turun. Okey, kita pergi next. Kita cari lagi. Okey. Tapi biasanya masa ni tak digalakkan ambil ni. Betul, sebab dia terlalu kecil kan ring dia. Risiko Lepas tu lah. tengok yang Pro 3 tu, S dengan P tu duk main kat line kosong tu, memang sideways nya tu. Betul. Tak apa, kita dah maksudnya yang cakap kena refer time frame yang besar sikit kan. Tengok. Betul. Okey, tak apa, kita pergi lagi. Kita pergi, okey, sekarang di tengah uptrend, okey. Ini bau cantik. Cik Zul. Ya, saya. Macam saya letak VB supaya saya senang nampak dia punya sideways tu kecil ke besar? Boleh juga Kak Zita, boleh. So kalau biasa yang macam terlalu kecil tu saya tak masuk lah. Betul, boleh. Sekejap, kita ke depan lagi. Okey, sekarang tak ada, tak jadi, sidebar tak jadi. Okey, sekarang. Okey. Ni consider buka uptrend lah kan. Kita tanya siapa lah. Azim. Azim, kalau macam ni macam mana Azim? Berani masuk tak? Tak tahu, macam lebih kurang je. Lebih kurang macam mana? Sama dengan mak dia. Memang tak berani masuk lah. Tak ni Ya. Okay, kalau saya lah benda jadi macam ni, dia nak saya downtrend, ini pun ke downtrend lagi, saya akan queue sell stock dekat 6464 nampak lah sebenarnya. Okay, try lah. Okay, kena tak? Oh. Kena sikit lah, tak banyak. Ya, kita pergi lagi ke depan lah. Okay, kita cari lagi. Kita tanya, biar bagi semua faham. Tapi setakat ni faham dah cara nak cari entry kan? Faham. Okay. Ni cara backtest lah. Nanti boleh guna kontrak lain-lain ya. Tapi make sure cari kontrak lain-lain. Cari pada hari atau date yang macam kita bertukar tu lah. Bertukar kontrak dah. Start 15 hari bulan. 3 bulan ke depan ke belakang tu lah. Baru nampak, baru senang berlatih. Kita ambil lagi. Okey, tak ada orang. Sekejap. Tunggu ni. Ezo. Ya, saya. Kita tak sebut pun line comel tu. Line comel ni boleh guide juga ni. Atas line comel uptrend, bawah line comel downtrend. Line comel ni warna hitam ni adalah mid BB ya. Kalau untuk information semua orang. Yang siapa-siapa tu ni mid BB, warna hitam. Ya, terima kasih Cik Jadin. Saya tak teringat, sorry. Okey ya. Sekejap. Mana tak apa Mana tak ada orang. Saya pergi besar sikit lah. Nak nampak senang. Aku nampak. Okey. Siapa dah tanya lagi ni? Okey, Kak Nora. Nama apa? Kak Nora Ramli. Kak Nora, kalau macam ni macam mana? Berani tak masuk buy ke sell? Hello, Kak Nora? Ke siapa ni? Tak apa. Okey, kita pergi ke Cik Rasid lah.
Cik Rashid. Macam mana Cik Rashid? Nak buy ke nak sell kalau keadaan macam ni? Saya biasalah dia taruh SAR tu, kalau ada orang menangis saya ikutlah. Kalau ada gelap tu saya buy. Yang ni macam ni saya tak tahu. Macam mana Cik Rashid? Tak tahu yang ni? Tak, saya padukan pada SAR. Okey, right. Kalau macam ni nampak ada inside bar, lepas tu harga lebih nak tu ke atas, ada B ni, okay, kita cuba tawakal buy buy dekat 6538 kita tengok 6538. Okey. Kena tak? Kena. Apa kita kena pergi. Tujuan pattern ni kita berlatih supaya semua kali nak cari lah. Okay. Cuma tadi Cik Zul bila kena tu tapi kita stop loss kita kat bawah tu kena stop loss tak? Mana ni tak kena stop loss ni. Yang ni kan yang ni ke? Yang tadi kita ambil 6538 tadi 6538 kan? 6538 buy stop. Okey, bawah tu baru kita stop loss kita tak kena lagi Tak kena, stop loss kita 659 lah. Bawa low ni satu tick ni. Jadi kita anjak je lah. Okay. Kita cari lain satu. Soalan. Ya, jadi. Satu candle tu dah breakout buy stop tadi. Okay. Stop loss untuk yang secondnya dah boleh tukar ke atau nak tunggu? Kan kalau petua dia kata 2-3 candle baru kita tukar anjak trailing stop. Kalau macam ni, kalau 2-3 candle tak sampai satu candle dia dah merah balik ni. Betul. Dah habis dah tu. Dah kena dah tu. Hampir. Belum lagi. Belum lagi tapi daripada 500 dah tinggal RM25 balik tu. Nampak tak? Betul. Maksudnya yang candle hijau lepas pada buy stock tadi, dia dah naik dah breakout. Dia naik berapa tick tu? Lepas tu campur yang merah atas. Dia naik lebih kurang 18 tick. 18 tick. Masa dia naik yang hijau ni, masa tu kita dah boleh tukar stop loss ke ataupun macam mana? Kalau tukar stop loss kan biasa kan ikut SOP 2-3 candle. Dia depend pada kita je ni. Kalau kita rasa benda tu dah cukup, kita boleh je anjak. Kalau macam ni, sebenarnya kalau kita tak anjak, dia tak makan lagi ke stop loss kita tu. Betul, tak makan. Tapi kalau kebiasaan Cik Zul macam mana Cik Zul? Sebab saya tengok Cik Zul macam yalah bila kena sebab 18 tu banyak tu. 18 banyak tu. Saya fee je tu immediately saya letak stop loss lah. Sebab tu saya tengok nak masuk kita dah ada. Jadi bila contohnya profit dalam 4 tick ke atas, contohnya 4-5 tick, saya terus ML lah. Saya ambil contoh ke 6, contohnya 6, saya terus anjak profit tu supaya dah secure dalam 4 atau 5 tick. Faham tak? Daripada entry price. Okey. Mana at least 4 ke 5 tick tu Cik Zul dah securekan dululah. Betul. Saya buat gitu je semua. Right. Jawab salah tadi, boleh Secure tu maksudnya macam mana? Secure maksudnya kita dah ada profit lah. Maksudnya 4 tick ke 3 tick. Maksudnya sekarang kalau yang hijau tu dia naik 10, baru anjak jadi benda tu 2 tick ke atas atau 3 tick ke atas. Betul. Betul lah. Bermakna kalau dia jatuh pun kita masih untung dalam 3 tick atau 4 tick lah. Betul. Betul ni. Okey, faham yang tu je. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kalau macam ni kita tengok. Okey, dia ada tanya siapa pula. Okey, Kak Siti Yusmani. Macam mana Kak Siti? Berani tak buy ke sell ni condition ni? Ada kat Melaka Siti ke dah balik dah?
Saya akan Q buy lah. Q-Buy berapa harga? Ikut candle yang HHS yang warna merah. Warna merah ni dia akan jadi 6573 lah kan? 6573. 68 lah. Ha? Macam mana? 6568. 6568 tu open price. 6568 tu open price. 6568. Dia Price. high dia 6572, open 6568. Tak nampak lah cik. 6568. Ni candle merah ni Kak Siti. Candle merah ni open dia 6568, high dia 6572, low dia 6550. Saya akan Q 6568 lah. Kan? 6568 tak jadi. Kan baik. Kita ambil 6568. Kena ambil sekali jarum tu. Highest. Oh ya ke? Tak nampak. Yang jarum ni? Ayolah betul 6568 bukan? 6568 tu harga open. 6573. Jarum atas tu yang tertinggi sekali. 6572. Ni candle merah ni, kita cakap mother candle ni, open dia 6568. Okey. High dia ataupun jarum kat atas shade metal tu 6572. 6573. Okey, 6573 lah. Okey kita 6573. Maksudnya tak match lah ataupun dia tu lah. Okey. Tak apa. Apa Tak, kita yang macam kes ni postmortem lah. Why dia ni? Sebabnya tadi masa Pro 3 tadi dia punya lekuk untuk nak jatuh tu dah ada. Betul ni. Nampak tak? Satu lagi seperti dah mana bar tadi. Masa inside bar tu cuba tengok patah balik. Cuba klik patah balik. Oh tak boleh kan? Tak apa, ni saya letak garisan je ni. Dapat garisan ni. Mana kat situ dia dah melekung nak ke S lah tu. Dapat garisan biru. Nampak tak? Biru merah. MACD tu, Pro 3 tu. Kadang dia melantun tapi nampak ke cara tu memang nak pergi ke potential sale tu, S tu. Satu lagi mungkin dia punya histogram tu dah macam daripada hijau kepada light green. Betul. Okey. Jadi macam tu lah, maksud kita nanti bila kan ada buat backtest, perhati semua. Soalnya ni bila jadi gini, at least dari situ kita dapat lah satu setup ataupun SOP sendiri macam mana kita nak entry. Boleh kita pergi. Cik Zul. Ya saya. Cik Zul, tadi kalau ikut kat Siti dia ambil 6273 kan? Betul. Buy Betul. Buy. Lepas tu kalau candle yang selepas inside bar tu dia makan lah ya? Kena lah ya? Dia makan lah sebab ni high dia 6574. So terus stop loss lah ke? Stop loss kena lah. 6574 kan? Dan 6574 tapi yang ni low dia 6550 low dia. Oh okey. So stop loss dia 6549 ke? 6549. Kalau letak 6549 memang kena lah. Tapi atas kita lah, atas tu. Boleh tak apa kita. Kita pergi to next. Cik Zul. Ya. Halo, dengar tak? Dengar. Okey, itulah mic saya problem sikit. Itulah saya rasa boleh cuba kot sebab saya banyak saya test je lah tapi tak masuk. Apa yang saya tengok kan, yang saya share, kalau yang inside bar tu, kalau kita gabungkan dengan ada oscillator yang boleh bagi momentum kan, kalau kita nampak any divergent ke apa semua tu, dia lebih strong lah saya rasa. Macam yang tadi tu kan, kalau kita onkan kita punya RSI lah contoh kan, kita nampak dia ada divergent kat situ, price makin nampak naik tapi dia punya RSI tu makin menurun kan. Jadi janganlah kita ambil
janganlah kita ambil buy lagi. Boleh kalau kita berani ambil dekat dia punya apa ni supply punya zone. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Ya, kita pergi ke next pula. Sekali lagi. Merah dengan oren ni sama nampak. Sabu mata. Okey, sekarang ada oren belah kanan je ni. Ni oren ni. Okey. Oren. Okey. Okey ya, kita oren nampak. Okey, kita pergi tanya Samsul. Samsul macam mana dia tu? Nak buy ke nak sell kalau kat macam ni? Kita tak berani. Hello. Hello, Samsul. Dengar tak? Tak dengar tak apa. Kita tanya siapa kan? Kak Suryani. Macam mana Kak Suryani? Faham tak? Macam mana nak sell ke nak buy kadang macam ni? Saya 50-50. Okay. Tak pasti, tapi kalau tengok trend tu macam dia masih menurun lagi. Betul. Saya mungkin tengok untuk sell kot dulu. Tengok sell. Try. Let's say lah kita sell stock dekat harga 6479 6479. Okey, sekarang kita pergi kat sini pula. Ni nampak dia kecil lah. Kecil. Kita bertanya siapa pula. Siapa lagi tak tanya lagi. Nik Masrul. Macam mana Nik? Agak-agak. Nak masuk ke tak? 6496. Inside bar 6496. Tak masuk kot. Halus sangat. Halus. Okey, kita tengok ke depan. Cik Zul, mungkin juga mesti kita tengok dekat tu yang middle BB tu kot. Sebab dia punya candle semua baru ada di bawah middle BB. Betul. Middle BB ada guys. Trend dia macam sell je lah. Betul. Sekarang sebelum ni inside bar ni dia ada atas BB, nampak tak? Atas guys mid BB. Warna hitam ni. Dia jangan confuse. Yang nampak kecil-kecil tu kan, cuba besar kan, nampaklah besar. Itu nampak candle kecil, untung sikit tu. Dia kena lagi. Kita baru nak susuk sikit dia gitu. Dia macam melang dah, relax dulu. Okey. Sebab jawapan dia kecil sangat tu tak kena tu. Okey, kita tengok yang ni pula. Kita cari yang orange. Kita belajar untuk orange je mana. Okey, sekarang dia ada orange nampak inside bar lah. Okey, lepas tu hitam ni siapa yang suka mid BB, dia bawa gaisan mid BB. Gaisan warna comel, warna hitam ni. Okey, lepas tu ada tanda S, ini. Okey. Sekali siapa lagi saya tak tanya. Saya akan tanya belakang siapa yang join malam ni. Kak Zita, saya tanya ke Kak Zita? Belum. Belum Kak Zita. Okey Kak Zita, saya besar sikit. Takut tak nampak ni. Okey. Macam mana Kak Zita condition sekarang? Okey, kalau ikut saya tak masuk. Tapi kalau nak masuk, saya akan sell. Sebab saya dah nampak S dekat bawah tu. Okey. Yang candle ni saya tak nampak. Tak nampak. Okey, bawah dia tu. Faham? Okey. Tapi saya akan prepare untuk sell lah. Kalau let's say lah kita nak queue stock, sell stock, kita sell stock kat berapa Kak Zita? Okey, cuba tengok. Sebab saya tak nampak candle merah tu berapa. Tak apa, saya letak kat amount sini. Jadi open dia nampak tak? 6495, 6498. Maknanya dia punya low is 6486 kan? So 6485. 6485. Okey, kita try Dia tak match, dia tak naik ke atas. Tak apalah. Tak ada hal. Maksudnya kita
Kita macam trade saham, trade FCPO ni kita macam buat macam lelong lah senang cerita. Kita letak harga ni tak apa, tak ada. Kita cari peluang lain kan. Tak apa. Okey, sekarang Cik Zul. Ya saya. Satu soalan, kalau macam kita tengah queue ni, kalau kita queue dua-dua boleh Cik Zul? Satu kita queue kat bawah sell, yang satu lagi kita queue kat atas buy. Oh bagus soalan tu, saya tak pernah terfikir tetapi tak tahu kalau modal ada tinggi lah. Modal banyak Saya opsi je tu. saya rasa Dua lot kena lah, ada dua lot modal lah. besar. Kena ada modal besar sebabnya dia kira lot yang berlainan kan. Betul. Betul. Tapi dia kira at lot least dia ada berlainan. cover dua kaki lah. Kalau dia ke atas kita cancelkan yang bawah. Tapi saya tak ada modal tu lah. Cuba tanya je. Dia akan jadi dua lot. Saya rasa boleh kot. Boleh. Because kalau mesh satu dia macam dia macam Satu mesh lot satu saja. You punya modal untuk satu saja. So yang kalau dia match yang kedua, because satu buy sell kan. Betul. So kalau dia match sell, automatic you punya buy akan cancel. You punya buy akan apa tu? Akan dijual. Dia akan reject kan. Dia akan reject. Sebab saya nampak possibility kalau macam sideway tengah lama tu, mungkin sideway tengah lama tu kalau kita boleh tangkap jaring atas dengan bawah, kalau dia pergi mana satu tu ada luck kot kat situ. Mungkin ni lah ada. Tapi jangan tu lah. Kalau dia makan atas bawah memang kenyang kita lah. Memang kenyang lah kita kalau dia makan atas bawah. Enough margin kot. Tapi tak apa, esok saya tanya clarify, nanti saya update balik macam mana. Okay? Boleh Baik Cik Zul, baik. Sama-sama. Okey, terima kasih. Jadi siapa lagi saya tak tanya? Luqman tanya dah, Azim tanya dah. Cik Sofi, macam mana keadaan sekarang kalau kita condition sekarang? Nak buy ke nak berani nak buy ke ataupun sell? Hello Cik Sofi. Kalau saya memang saya tak masuk jugalah sideway. Kalau kita try buy stock kita buy stock pada harga 6,000 kan. 6,000 selesai. Oh, terbang. Kaya. Wah. Ni kalau dapat ni memang seminggu cuti ya. Okey, ni rezeki apa get out ni ada benda berbagi. Okey, setakat ni ada apa soalan lagi sebelum ni saya nak share yang teknik pukul 10.30 malam tu. Ada soalan kita tadi tak? Sebelum kita okey, untuk recap ni ada semua dah faham cara nak back test macam mana nak guna function replay ni, semua faham tak malam ni? Faham Cik Zul. Saya faham. Okey, faham. Cuba guna kontrak yang belakang-belakang, jangan guna kontrak yang kita dah tahu. Untuk guna belakang-belakang kita gini, kita guna masa dalam sehari, cuba backtest dalam 15 ataupun 20 entry, lepas tu record macam saya share dalam grup tu lah. Kita letak marking, aku nak buy harga ni 14 kalau pam dia makan, okey dah profit dah 5, consider berjaya lah senang cerita. Kita target dah 10, 15 cukup lah. Lepas tu kita cari lain. Itu kita buat stock loss, kita monitor semua. Kita ada insight bar, kita queue kat mana, match, kita tengok condition dekat Pro 3 macam mana keadaan dia. Kita buat marking dekat masing-masing, buat sebagai SOP lah. Okay. Itu sebagai latihan lah, sebagai make kita dapat. Di samping teknik yang sebelum ni kawan kita share yang scalping pun kita boleh try mana-mana ikut kita boleh bersertai pelbagai kita punya entry teknik, sama ada nak guna scalping ataupun nak guna insight bar ataupun apa-apa yang belajar dengan mana-mana group, tak ada hal. Yang penting kita satu matlamat untuk cari profit dan manageable punya loss lah. Ada soalan lagi setakat ni sebelum saya tunjuk pukul 10.30 tu? Ada? Okey, kalau tak ada, okey. Saya back to semula yang ni.
Okey, yang pukul 10.30 malam sebelum soya open tu, kalau kita perasan okey, saya ambil sorry. Soya dibuka pukul 10.30 malam. 10.30 malam, cuba pukul. Kalau kita tengok siapa saya ambil yang sawit soya macam ni. Sawit soya. Okey, sawit soya. Sawit soya. Okey, close 10. Cuba kalau kita ambil pukul ni, pukul apa ni? 10. Sorry, ni Jumaat baru ni. Jumaat baru ni tutup lah. Kita ambil hari sebelum tu lah. 9 hari bulan. 9 hari bulan. Ni pukul 12, pukul 1, pukul 2. Gini. Agak sama ni. Sekejap. Sini. Ni pukul 9 lah. 9, 7, 21. 21. 2 minit. 21. Okey, tengok saya garis satu garisan. Okey, pukul 9. 9. 10.30. Pukul 10.30 berapa? 23 ke apa? 22. Okey, 22 situ lah sekali. Okey, lepas tu yang ni saya buang dulu. Ni 9 hari bulan lah. 9 hari bulan 22.30. 9 hari bulan. 9 hari bulan. Sepuluh setengah, 9 hari bulan. 10.30. 22. 22. 21. Oh, depan sikit. Okey. Lebih kurang sini lah. Betul. Okey. Lebih kurang sini lah. Kalau kita tengok itu. Okey ya, kita tengok je lah. Judge comparison lah. Okey. Ini soya pada 9 hari bulan 10.30 dan ni pukul 10.30 sawit. Nampak tak? Ni merah, dia akan merah lah. Apa saya buat sebenarnya, saya buat macam ni. Saya sajalah gambar-gambar try teknik tu. Kalau kita tengok, kan kita boleh tengok, tahu tak baru ni kan saya ada beritahu pada member kalau nak subscribe, bukan subscribe, nak add soya punya data ni, isi form yang saya beritahu dalam group tu. Isi form tu kita akan ada banyak data yang kita boleh add. Contohnya future ni banyak. Contoh ni BMD, CBOR, bla. Maksudnya kita boleh trade lah. Siapa-siapa yang dengan satu account Philip, banyak benda kita boleh trade. Satunya forex boleh juga, saya tak sure lah yang tu. Okey, daripada sini sebenarnya apa saya tengok, pukul 10 sebelum 10.30 lah, 10 minit atau 15 minit sebelum tu kita tengok je ni. Tengok CBOR, kita ambil market depth. Okey, market depth untuk apa nama soya ni dia ada display macam ni. Sebab sini sebab market off. Kita akan tengok, kita boleh dari situ kita boleh tengok macam saya ceritakan. Kalau merah banyak tu dia possibility untuk dia fly. Tapi kalau biru banyak tu dia possibility untuk dia downtrend lah. Maksudnya daripada situ sebelum 10.30 malam tu kita dah boleh predict ke arah mana market tu. Let's say kita masa tu kita tak open position 10.25 ataupun 10.20 kita boleh terus. Kalau let's say kita predict market FCPO 10.30 malam tu nak downtrend, pada 10.20 tu kita boleh terus sell. Form dia akan follow macam ni. Sell market aja tu. Sell market terus, betul. Oh. Faham tak? Contoh macam ni, lebih kurang macam tu apa yang saya faham lah. Saya tengok sama juga lepas tu. Itu maksudnya kita nak guna peluang get up, get down masa soya opening. Sebab pagi kita tak sempat dah, bukan tak sempat. Soya buka awal kan, pukul 8 pagi. Sebab kalau 10.30 pagi kita, soya dah trade, FCPO akan follow je apa yang dah terjadi. Sekarang kita cuma guna reverse teknik, kita nak follow
FCPO dah buka, kita nak follow bila Soya open tu, apa tu? Peluang lah, boleh cuba tengok. Kalau buat backtest on paper, kalau berjaya, okey je. Faham tak? Ada soalan tak? Masa kita nak sell ataupun buy market tu Cik Zul dalam berapa minit? Lagi balance 1 minit ke 2 minit sebelum 10.30 tu ke? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Oh. Maksudnya ambil 5 minit. 5 minit saya rasa cukup masa lah. Oh, mana lagi 5 minit tu kita dah nampak dia katalah dia lebih kepada buy, kita dah buy market dululah. Betul. Buy market pada tu. Maksudnya dia akan follow harus kebiasaan itu. Cepatlah baru ni 2, 10, 15 tick boleh lah. Oh, okey. Boleh lah tu. Boleh backtest tu, jangan terus gamble try je lah. Backtest. Faham Cik Zul. Okay. Okey, ada apa soalan? Ni kalau dah habis ni kita replay, kita close je lah. Okey, itu saja untuk malam ni. Ada apa-apa soalan tak?